Hai guys, so hari ini kamu akan belajar tentang konsep mol. Apa itu mol? Mol ni kita boleh umpamakan seperti penjodoh bilangan. For example, kalau kamu ada 1 dozen telur. Ini bermaksud kamu ada 12 biji. Okay, kalau kamu ada 2 dozen, obviously kamu akan buat 2 darab 12. Total dia 24. So, this is the same as mol. Satu mol adalah dia punya penjodoh bilangan. Kuantiti zarah yang terdapat dalam satu mol adalah 6.02 eksponen 23. So, ini kita panggil sebagai pemalar Avogadro sebab ni. Avogadro ni orang yang jumpa pemalar ni lah. Okay, so what happens is that benda ni kamu boleh guna untuk 3 benda. Atom, molekul dan juga ion. Kenapa? Sebab tiga-tiga ni adalah jenis zarah. Kalau atom, 1 mol kuprum mengandungi 6.02 eksponen 23 atom kuprum. Dia very simple di situ. Kalau molekul, tengok 1 mol air H2O mengandungi 6.02 eksponen 23 molekul air. Tapi soalan kadang-kadang minta berapakah bilangan atom dalam 1 mol air? Tengok, ini adalah 1 molekul. Molekul ni terdiri daripada 3 atom. So, kalau soalan tu minta berapakah bilangan atom yang terdapat dalam 1 molekul air, kamu kena darab 3 atom, darab dengan 1 mol, darab dengan pemalar Avogadro. Alright, then kamu akan dapat bilangan atom dia. Same case dengan ion. Natrium klorida adalah sebatian ion, tapi dia terdiri daripada 2 ion. 1 ion natrium, 1 ion klorida. So, kalau soalan tu minta berapakah bilangan mol ion yang terdapat dalam natrium klorida, kamu kena buat 2 darab dengan 1 mol, darab dengan pemalar Avogadro. Baru kamu dapat jawapan. Okay, so bilangan mol ni boleh dikaitkan dengan banyak benda. Untuk kamu, kita akan kaitkan dia dengan 3 benda. First, kita boleh kaitkan dia dengan bilangan zarah. Okay, apa perkaitan bilangan mol dengan bilangan zarah? Daripada bilangan mol, apabila kita darab dengan pemalar Avogadro, kamu boleh dapat bilangan zarah. And the other way around, kalau kamu diberi bilangan zarah, kamu boleh bahagi dengan pemalar Avogadro untuk dapatkan bilangan mol. So, ini adalah 2 contoh. Okay, contoh yang pertama, hitung bilangan atom yang terdapat dalam 1 mol karbon. Right? So, di sini, tengok betul-betul lah, di sini kamu diminta untuk cari bilangan zarah. Dan yang diberikan adalah bilangan mol. So, tengok flow dia. Untuk dapatkan bilangan atom, okay, untuk dapatkan bilangan atom, kamu kena darabkan bilangan mol dengan pemalar Avogadro. Dan kamu akan dapat jawapan. Okay. Untuk contoh yang kedua, dia terbalik. Kamu diminta untuk cari bilangan mol dan kamu diberi bilangan zarah. So, untuk yang ini, kamu gunakan bilangan zarah itu dan kamu bahagikan dengan pemalar Avogadro. Dan kamu akan dapat bilangan mol yang terlibat. Okay, hopefully this one is clear. Cuma di sini mana mau highlight, macam mana kamu mau tulis benda ni dalam, bukan tulis, macam mana kamu mau tekan benda ni dalam kalkulator. Okay, kamu kena tekan 6.02. Lepas tu cari ni. Cari satu button yang kena tulis EXP. Itu maksud dia exponent. Lepas tu kamu tulis 2, 3. Okay, this is how you write it in the calculator. Okay, so let's look at the second one. Bilangan mol ini juga boleh dikaitkan ataupun ada perkaitan dengan jisim. Tapi untuk buat perkaitan itu, kita perlu faham apa itu jisim molar. Jisim molar ni, nilai dia sama dengan jisim atom relatif, jisim molekul relatif,
ataupun jisim formula relatif. Okey, kalau kamu masih ingat jisim atom relatif ni untuk atom, jisim molekul relatif untuk molekul, jisim formula relatif adalah untuk sebatian ion. So, definition untuk jisim molar adalah jisim satu mol bahan dan dia ada unit. Kalau jisim atom relatif, dia tiada unit. This one, nilai dia sama tapi dia mempunyai unit. Okay, so ini contoh dia. Kuprum. Jisim atom relatif bagi kuprum adalah 64. Dan dalam masa yang sama, jisim molar bagi kuprum adalah 64 gram per mol. In other words, 1 mol kuprum ada 64 gram. Okay, itu definition. Kalau air pun sama juga, JMR bagi air adalah 18, GC molar bagi air adalah 18 gram per mol. Maksud dia 1 mol air mengandungi 18 gram. Okay, natrium klorida, again, kalau dia sebatian ion, kita kena gunakan formula. Okay, so JFR bagi natrium klorida adalah 58.5, GC molar dia pun 58.5, tapi ada unit gram per mol. Macam mana kamu gunakan benda ni dalam perkaitan? Okay, tengok di sini. Kita boleh gunakan bilangan mol untuk mencari jisim. Cuma, kamu kena tengoklah. Dari bilangan mol, untuk mencari jisim, kamu kena darab jisim molar. Kalau kamu diberi jisim dan kamu diminta untuk mencari bilangan mol, kamu kena bahagi dengan jisim molar. So, di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama, kamu diberi bilangan mol dan kamu diminta untuk mencari jisim. Okey, kamu diberi bilangan mol, kamu diminta untuk cari jisim. So, tengok flow dia. Bilangan mol darab dengan jisim molar. Okey, baru kamu dapatkan gram. Okey, 1.5 darab dengan 27 gram per mol, kamu dapat 40.5 gram. Okey, kenapa daripada unit-unit D kamu boleh dapat gram? Di sini dia ada integrasi fizik lah. Okey, mol bahagi mol, of course kamu boleh potong. So, unit yang tinggal hanyalah gram. Right? Next, contoh yang seterusnya adalah hitung bilangan mol molekul yang terdapat dalam 32 gram gas sulfur dioksida. The other way around, kamu diberi jisim dan kamu diminta untuk cari bilangan mol. So, kamu gunakan jisim itu, kamu bahagikan dengan jisim molar. So, jisim molar kamu adalah 64. Kamu kena kira yang ini. So, bagilah 32 gram bahagi dengan 64 gram per mol. Okey, ini kita boleh potong. Dan mol naik atas akan dapat ni. So, hopefully boleh faham di situ. Perkaitan yang ketiga adalah isi padu molar. Again, perkataan molar ini merujuk kepada 1 mol bahan. Okay. Definition bagi isi padu molar ialah isi padu yang ditempati oleh 1 mol gas. Tapi dia ada dua keadaan. Okay. Yang pertama adalah STP ataupun kalau English kita panggil standard temperature and pressure. Okay. So, standard temperature and pressure dia menempati 22.4 cubic decimeter gas. Manakala keadaan bilik dia menempati 24 cubic decimeter gas. So, kamu kena tengok betul-betul dalam soalan. Soalan tu minta pada keadaan apa? So, perkaitan antara bilangan mol dan isi padu molar. Kalau kamu tengok sini, STP adalah singkatan bagi suhu dan tekanan piawai. Okey, pada tekanan 1 atm. Keadaan bilik pula merujuk kepada 25 darjah Celsius pada tekanan 1 atm. Okey, so di sini again, daripada bilangan mol, untuk dapatkan isi padu gas, kamu kena darab. Daripada isi padu gas kepada bilangan mol, kamu kena bahagi isi padu molar. Kalau kita tengok contoh yang di atas, kamu diberi bilangan mol dan kamu diminta untuk cari isi padu. Bilangan mol kamu adalah 2.2 mol. Tapi, kamu menggunakan jisim molar yang mana? It depends dengan soalan. Dalam soalan ni, dia minta STP. So, kamu kena gunakan 22.4. So, bilangan mol darab dengan isi padu molar, baru kita dapat isi padu gas. So, ini total dia. Tapi kadang-kadang soalan akan minta dalam unit cubic centimeter. So, kalau kamu diberi bilangan mol,
dan kamu diminta untuk mencari dalam cubic centimeter. Kamu just buat langkah yang sama, tapi don't stop here. Jangan berhenti di sini. Okey, kamu kena tukarkan cubic centimeter kepada cubic decimeter kepada cubic centimeter. Macam mana kamu tukar? Kamu kena darab 0.24 darab dengan 1000. So, ini conversion dia akan menukarkan unit tu kepada cubic centimeter. Ini salah satu contoh lagi. Kalau kamu diberi isi padu dan kamu diminta untuk cari bilangan mol. So, isi padu kamu, kalau kamu mau guna STP dan juga RTP, kamu kena make sure isi padu ini berada dalam keadaan, berada dalam unit cubic decimeter. So, kamu kena tukar dahulu. Bahagi dulu 1000. Kemudian, baru kamu boleh cari bilangan mol. Untuk cari bilangan mol, isi padu gas kamu bahagikan dengan isi padu molar. So, memandangkan dia menggunakan keadaan bilik, kamu kena bahagi dengan 24. Dan ini adalah bilangan mol yang kamu akan dapat. Right? So, kita boleh simplify tiga-tiga perkaitan itu, hubung kait itu dalam gambar raja inilah. Okay, now to make it simple, kalau kamu tengok di sini, apa-apa yang keluar daripada bilangan mol, dia mesti darab. Okay, darab, darab, darab. Apa-apa yang kembali kepada bilangan mol, dia mesti bahagi. Dia tidak kisah kamu bahagi pemalar Avogadro, bahagi GC molar ataupun bahagi isi padu molar. Asalkan dia balik kepada bilangan mol, kamu mesti bahagi. So, kamu kena ingat yang itu. Okay, so kadang-kadang soalan akan beri kamu isi padu gas dan dia minta bilangan zarah. So, macam mana kamu jawab soalan yang macam tu? Mari kita tengok satu contoh. Okey, berapakah isi padu 26.4 gram karbon dioksida pada keadaan bilik? Dia bagi kamu jisim, dia minta kamu cari isi padu gas. Okey, so tengok step dia. Daripada jisim, kamu kena kembali kepada bilangan mol dahulu, which means kamu kena bahagi dengan jisim molar. Lepas kamu dapat bilangan mol, baru kamu darab dengan isi padu molar. Dan kamu akan dapat jawapan. So, kamu kena cari step mana yang kamu perlukan. So, step 1 untuk cari bilangan mol karbon dioksida, 26.4 gram bahagi dengan jisim molar. Kamu akan dapat 0.6 mol. Okay. Step yang kedua, daripada bilangan mol yang kamu cari, kamu darab dengan isi padu molar yang kamu perlukan. Dan kamu akan dapat isi padu yang kamu diminta untuk cari. Right? Ini salah satu contoh lah. Okay, ini contoh yang kedua. Kalau kamu diberi isi padu gas dan kamu diminta untuk mencari bilangan zarah. So, bilangan zarah yang diminta adalah molekul. Okay, tengok step. Step yang pertama again adalah cari bilangan mol. Lepas kamu dapat bilangan mol, baru kamu darab dengan pemalar Avogadro. Tapi tengok sebab dia punya gas ini berada dalam keadaan berada dalam unit cubic centimeter, kamu kena tukar kepada cubic decimeter dahulu. Bahagikan dengan 1000, kamu akan dapat 0.672 cubic decimeter. So, untuk cari bilangan mol gas hidrogen, kamu bahagikan isi padu dengan isi padu molar. Bila kamu dapat bilangan mol, kamu gunakan bilangan mol yang sama ini dan kamu darabkan dengan pemalar Avogadro. Oh, sorry, this one is 6.02. Sorry, ada typo di situ. Sorry. Alright, so bila kamu kira, kamu akan dapat jawapan. Okay, so ini adalah contoh yang madam, bukan contoh, ini adalah soalan-soalan latih to be yang madam ambil daripada buku teks. So, sama ada kamu mau pause the video dan cuba buat ataupun nanti kamu boleh tengok PDF yang madam akan upload. It's up to you, okay? Alright, so if you have any question, don't hesitate to ask, okay? You can text me, you can ask dalam Google Classroom, okay? I will upload the next video in a short while. Hopefully kamu boleh faham lah, right? So that's all for today. Thank you.